نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Kemarin kita bicarakan tentang ayat dalam surah Al-Fath. Apabila kita bicarakan ayat 44 surah Al-An'am, fatahna alaihim, dan kemarin kita baca fatahna laka, dan kita telah menceritakan tentang ayat 46 surah Fussilat, man amila salihan falinafsihi wa man asa'a fa'alaiha. Barang siapa yang melakukan amalan yang baik maka untuk dirinya, dan barang siapa yang melakukan amalan yang jahat maka ke atas dirinya. Wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid, dan Tuhanmu tidak pernah melakukan kezaliman kepada seluruh hambanya, kepada hamba-hambanya. Ayat 46 surah Fussilat, yaitu ayat terakhir pada juzuk 24. Lepas itu ayat 47 surah Fussilat merupakan ayat pertama dalam juzuk 25. Surah Fussilat ini berjumlah 54 ayat. Jadi sebahagian surah
Sebahagian surah duduk dalam juzuk 24, sebahagian duduk dalam juzuk 25. Dalam juzuk 24 duduk ada 1, 2, 3, 4, 5 muka. Dalam juzuk 25, 1 muka sahaja. Berarti surah Fussilat ini berjumlah 6 muka. 5 muka pada juzuk 24, 1 muka pada juzuk 25. 1 muka surat pada juzuk 25. Ayat 46, ayat terakhir pada juzuk 24. Ayat 54 terakhir pada surah Fussilat. Lepas surah Fussilat, suratul Syura. Baik. Ada ayat yang lebih kurang sama dengan ayat 46 surah Fussilat ini. Ayat ini menawarkan siapa-siapa yang buat baik, sebenarnya baik itu patah balik kepada dirinya sendiri. Siapa-siapa buat jahat, sebenarnya buat jahat, perbuatan jahat itu akan menimpa mudarat atas dirinya sendiri. Ini ayat 46 surah Fussilat. Ada satu ayat yang lebih kurang sama dengan ayat ini, iaitu ayat 7 suratul Isra. Surah Isra ini duduk sebelum surah Kahfi, juzuk 15. Ayat 7 suratul Isra, Allah berfirman, In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Jika kamu semua berbuat baik, sebenarnya kamu berbuat baik kepada diri kamu sendiri. Dan jika kamu semua berbuat jahat, sebenarnya kamu buat jahat kepada diri kamu sendiri. Cuma beza dia, man amila salihan fali nafsihi, situ pada buat baik pakai lam li nafsih, pada buat jahat pakai ala, wa man asaa fa alaiha. Di sini baik guna lam, buat jahat pun guna lam juga. In ahsantum ahsantum li anfusikum, li wa in asatum falaha, la. Sini lam, sini lam. Cuma dalam tafsir Munir dia kata wa in asatum falaha ay fa'alaiha. Ditafsirkan kepada ala juga. Siapa buat jahat ke atas dirinya, dikuatkan tafsiran itu dengan firman Allah dalam ayat 46 surah Fussilat itu. Wa in asa man amila salihan falinafsihi wa man asaa fa'alaiha. Jadi ayat ni kata in ahsantum, dalam tafsir Al-Jalalain dia kata ay bit ta'ati. Jika kamu berbuat baik dengan melakukan ketaatan, ahsantum li anfusikum, nescaya kamu berbuat baik kepada diri kamu sendiri, li anna thawabahu laha, kerana pahala daripada kebaikan itu dianugerahkan oleh Allah kepada diri kamu sendiri. Sambungan ayat wa in asatum, yakni bil fasad, jika kamu berbuat keburukan, yakni dengan melakukan kerosakan. Melakukan kerosakan yakni buat dosa, buat maksiat. Falaha ay falaha isaatukum, maka keburukan yang kamu lakukan itu bagi diri kamu sendiri, yakni fa'alaiha, yakni ke atas diri kamu sendiri. Dalam tafsir Sawi dikatakan in ahsantum, jika kamu berbuat baik. Ayat ini ditujukan kepada Bani Israel pada asalnya, karena surah ini cerita surah Bani Israel, suratul Isra. In ahsantum li anfusikum, dikatakan dalam Sawi, fala yasiru ila syai'in min ta'atikum idh mustahilun 'ala Allah ta'ala an yasila lahu min ibadihi naf'un aw durrun aw durrun. Jika kamu berbuat baik, nescaya sebenarnya kamu berbuat baik kepada diri kamu sendiri, kerana sebarang ketaatan yang kamu semua lakukan tidak sampai manfaat itu kepada Allah, kerana mustahil Allah Ta'ala mendapat manfaat
atau mudarat daripada hamba-hambanya. Oleh yang demikian, wa hina idzin fala yanbaghi lil insani an yaftakhira bi ta'atihi bal ya'malu at-ta'ata wa huwa rajin qabulaha min rabbih. Maka manusia tidak boleh merasa ego, merasa belagak dengan ketaatan yang dia lakukan. Bahkan dia hendaklah melakukan ketaatan dalam keadaan mengharapkan Allah terima ketaatan itu daripada diri dia. Tak boleh kita rasa tinggi diri dengan sebab kita ada ilmu. Oh, aku boleh bagi jawapan fatwa sekian-sekian. Kita tak boleh rasa tinggi diri dan sebab kita buat ibadat banyak. Oh, aku boleh baca Quran sehari 10 juzuk. Aku boleh sembahyang sunat sehari banyak rakaat. Aku boleh zikir banyak. Aku rajin sedekah. Orang yang buat taat tak boleh merasa belagak dengan ketaatan dia. Kerana ketaatan dia buat tu mai kat diri dia sendiri. Bukan pi kepada siapa-siapa. Bukan pi kepada Allah. Allah Ta'ala tidak mendapat sebarang ketaatan daripada sebarang manfaat daripada ketaatan hamba. Dan Allah Ta'ala tidak ditimpa sebarang mudarat daripada kemaksiatan hamba. Li'annaha alamatun ala dawamis sa'adati li sahibiha wa annahu min ahli na'im. Tanda kekalnya kebahagiaan kepada orang yang bahagia dan tanda orang itu sebagai ahli yang bakal mendapat nikmat apabila dia melakukan ketaatan dalam masa yang sama dia mengharap Allah terima ketaatan itu. Bukan dia melakukan ketaatan dalam keadaan dia belagak dengan ketaatan itu. Berasa tinggi diri, berasa hebat. Yang penting ketaatan kita buat Allah Ta'ala terima. Kita harap Allah terima. Orang terima, Allah tak terima, tak jadi. Maka Allah akan terima orang yang buat baik, yang beradab mulia semasa melakukan kebaikan dan selepas melakukan kebaikan. Dia tidak merasakan ketaatan itu menjadikan dia seorang yang sombong dan angkuh dan ego. Belagak dengan taat tak boleh. Kita buat taat, Allah Ta'ala yang kontrol kita dan kita harapkan Allah terima ketaatan itu. Dalam Al-Quran Allah berfirman, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Hanya saja Allah menerima daripada orang-orang bertakwa. Dalam hadis kata, ya ibadi, dalam hadis Qudsi, innakum lan tablughu dhurri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni wa innama hiya a'malukum uhsiha lakum summa uwaffiha iyyakum summa ufihakum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dhalik fala yalumanna illa nafsah. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kamu tak boleh menyampaikan mudarat kepada aku dan kamu tidak boleh menyampaikan manfaat kepada aku. Hanya saja amalan-amalan kamu yang aku akan hitung bagi kamu. Kemudian aku balas dengan sempurna terhadap amalan itu. Barang siapa yang mendapat kebaikan, hendaklah dia puji Allah. Barang siapa yang mendapat sebaliknya, jangan dia cela melainkan akan dirinya sendiri. Qala al-arif billah, madza yadurruka wa huwa 'asin aw yufiduka wa huwa ta'i'. Tidak ada seseorang yang buat maksiat yang memudaratkan Allah, tidak ada seseorang yang buat kebaikan, ketaatan yang menguntungkan atau memanfaatkan Allah Ta'ala. Faman dhanna anna Allah yantafi'u bil ibadati faqad kafar. Siapa yang sangka Allah Ta'ala dapat manfaat daripada ibadat seseorang hamba, maka dia telah kufur. Kerana dia telah menisbahkan kepada Allah itu berhajat kepada makhluk. Tu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Aku ciptakan jin dan manusia, aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka ibadat pada aku. Supaya tu bukan makna berhajat, supaya tu nak cerita hikmah daripada ciptaan manusia.
Lam tu bukan li ta'lil, lam tu li bayanil hikmah, kata dalam kitab Al-Kawakibud Durriyah, syarah kepada Mutammimah Ajrumiyah. Lam di situ li bayanil hikmah. Hikmah daripada Allah ciptakan jin dan manusia supaya dia buat ibadat. Bukan Allah berhajat kepada ibadat kita. Bahkan Allah suruh kita buat ibadat, Allah tak bagi kita buat dosa supaya manfaat daripada ibadat itu yang kita lakukan dan manfaat daripada dosa yang kita jauhi kembali manfaat kat kita sendiri. Beza dengan kita suruh seseorang untuk manfaat kat kita. Mau ayah suruh anak mengaji rajin-rajin, esok anak lulus periksa, dapat kerja, manfaat tu boleh kat anak tu, boleh kat mak ayah tu. Mak ayah lega anak aku berjaya. Dapat gaji dia suruh kat aku RM50, RM100 di bulan. Pasal apa? Dia berjaya bekerja, maka dia berterima kasih kat aku, dia hantar kat aku. Mak ayah suruh manfaat balik kat mak ayah juga sikit. Tapi Allah suruh bukan manfaat patah balik ke dia. Allah suruh kita mengucap, kita yang untung. Allah suruh kita semayang, kita yang untung. Tiba-tiba kawan tu tak mau semayang, dia rugi sendiri. Kerana dia menempah malapetaka dunia akhirat. Dia menempah keburukan dunia akhirat bila dia tak buat yang Allah suruh, yang hanya 5 minit satu waktu. Subuh 5 minit, luhur asar 5 minit. Dia tak boleh buat 5 minit. Dia menempah malapetaka dunia akhirat. Dia buat 5 minit, dia menempah kebaikan dunia akhirat. Kerana setiap kebaikan yang kita lakukan, manfaat dia mai kat kita. Dalilnya ayat yang kita baca, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Jika kamu berbuat baik, sebenarnya kamu berbuat baik kepada diri kamu sendiri. Wa in asa'tum, jika kamu buat jahat, kamu tak mau semayang, kamu tak mau mengaji, kamu tak mau tinggal yang haram, falaha, sebenarnya kamu buat jahat kat diri kamu sendiri. Kamu menempah malapetaka keburukan kepada diri kamu sendiri. Itu cerita dalam tafsir As-Sawi. Dalam satu tafsir lagi disebutkan, in ahsantum li anfusikum, jika kamu berbuat baik, sebenarnya kamu berbuat baik kepada diri kamu sendiri. Ai in ahsantumul amal, jika kamu memperelokkan amalan kamu. Macam mana yang dikatakan memperelokkan amalan? Fa ata'tumullaha wattaba'tum awamirahu wajtanabtum nawahiyahu, iaitu kamu mentaati Allah, kamu semua mentaati Allah, dan kamu mengikut perintah-perintah Allah, dan kamu menjauhi larangan-larangannya. Bila kamu jadi orang yang melaksanakan apa yang Allah suruh, meninggalkan apa yang Allah larang. Itu tafsiran pertama. Tafsiran kedua, in ahsantum bi fi'li ta'at, jika kamu berbuat baik dengan melakukan pelbagai ketaatan. Kamu semayang, kamu mengaji, kamu zikir, kamu baca Quran, kamu semayang tahajud, kamu semayang jemaah, kamu buat macam-macam taat. Faqad ahtantum ila anfusikum, sebenarnya kamu telah berbuat baik kepada diri kamu sendiri. Li'annakum bit-ta'ati tanfa'unaha, kerana kamu bila buat taat, kamu memberi manfaat kepada diri kamu sendiri. Macam mana contoh manfaat itu? Fayaftahullahu alaikum abwabal khairati wal barakat. Contoh pertama, Allah bukakan kepada kamu pintu-pintu pelbagai kebaikan dan keberkatan. Di dunia mai macam-macam baik ke kamu? Tubuh badan sihat, hati tenang, hidup bahagia, rezeki murah. Macam-macam kebaikan Allah Ta'ala bagi kat kamu di dunia lagi. Orang suka kat kamu, menatang pun suka kat kamu, doa kebaikan kat kamu, kerana kamu isi hidup kamu dengan kebaikan, dengan ketaatan. Jadi manfaat yang pertama, Allah bukakan pelbagai pintu kebaikan dan keberkatan dalam hidup kamu. Manfaat yang kedua, wa yadfa'u ankum adza,
Allah hindarkan daripada kamu keburukan. Sama ada keburukan itu mai daripada orang, pencuri tak mai curi barang kamu, orang tak tipu kamu, ataupun daripada makhluk yang lain, binatang kah, ular tak patuk kamu, harimau tak serang kamu, jin kah tak rasuk kamu, atau makhluk yang lain, COVID tak kena kamu. Allah hindarkan kamu daripada COVID-19. Allah hindarkan kamu daripada lumpuh. Allah hindarkan kamu daripada penyakit sopak dan kusta. Allah hindarkan kamu daripada putih waya, jadi gila. Rasulullah SAW ajak doa, jangan minta doa, jangan gila, jangan kena sopak, jangan kena kusta, jangan kena gila, jangan kena penyakit buruk, penyakit kronik. Penyakit kronik itu masuk COVID-19. Doa itu ada dalam kitab azkar. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal juzami wal jununi wa min sayyi'il asqam. Allahumma inni, ya Allah ya Tuhanku, sesungguhnya daku, a'udzubika, berlindung denganmu, minal barasi, daripada ditimpa penyakit sopak, wal juzami, dan penyakit kusta, wal jununi, dan penyakit gila. Sopak, kusta, gila. Wa min sayyi'il asqam, dan daripada segala penyakit-penyakit yang berat, yang buruk, yang kronik, yang teruk. Doa ni kalau ingat baca hari-hari, supaya Allah hindarkan kita daripada segala penyakit yang kita tak mau. Di antara manfaat daripada kebaikan yang kita lakukan, yang pertama, Allah bukakan, datangkan kepada kamu macam-macam kebaikan dan keberkatan. Yang kedua, Allah hindarkan kamu daripada keburukan-keburukan, daripada orang jahat di dunia dan makhluk-makhluk lain di dunia, orang, binatang, jin, syaitan, dan penyakit-penyakit yang kita tak mau. Yang ketiga, hasil yang besar daripada ketaatan itu, wa yusibukum fil akhirah, Allah bagi pahala kat kita di akhirat, bagi syurga. Ini tiga anugerah Allah kepada orang yang mengisi hidup dia dengan kebaikan. Anugerah pertama, dibukakan, dianugerahkan pintu kebaikan dan keberkatan. Hati tenang, hidup bahagia, rezeki murah, tubuh badan sihat, macam-macam kebaikan dapatlah. Yang kedua, Allah hindarkan kita, lindung kita daripada segala keburukan, sama ada daripada orang, daripada binatang, daripada penyakit dan sebagainya. Yang ketiga, Allah bagi nikmat yang berkekalan dalam syurga di akhirat kelak. Ini tiga hasil yang diperolehi di dunia dan di akhirat bagi orang yang mengisi hidup dia dengan in ahsantum ahsantum li anfusikum. Yang isi hidup dia dengan man amila salihan fali nafsihi. Sebaliknya, buat jahat, wa in asa'tum, dan jika kamu semua buat jahat. Apa dia buat jahat? Bi fi'lil muharramat, dengan melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Allah haramkan dedah aurat, kamu dedah aurat. Allah haramkan berbohong, kamu bohong. Allah haramkan fitnah, kamu fitnah. Allah haramkan mengumpat, kamu mengumpat tiap-tiap hari. Macam-macam yang Allah haramkan, kamu duk buat juga. Sebenarnya kamu buat jahat kat diri kamu sendiri. Asa'tum ila anfusikum li'annakum bil ma'siyati tadurrunaha, kerana kamu semua dengan sebab dosa kamu duk buat, tak mau tinggal, tak mau bertaubat tu, memudaratkan akan dirimu sendiri. Fa bi syu'mi tilkal ma'asi yu'aqibukumullahu bil 'uqubatil mukhtalifah. Akibat daripada dosa maksiat yang kamu buat, Allah hukum kamu dengan pelbagai hukuman. Hukuman yang pertama, contoh hukuman yang pertama, min taslitil a'da fid dunya. Musuh-musuh menguasai kamu di dunia. Kamu jadi lemah dengan sebab dosa, musuh kamu nama syaitan
mengalahkan kamu. Musuh kamu nama nafsu mengalahkan kamu. Musuh kamu nama Yahudi Nasrani mengalahkan kamu. Musuh kamu orang kafir Cina Hindu mengalahkan kamu. Orang kafir tindah orang Islam. Cina Hindu tindah orang Islam. Orang Yahudi tindah orang Islam. Syaitan tindah menipu dia. Hawa nafsu dia mengalahkan dia. Pasal dia buat dosa, dia tidak bertaubat. Orang hatak semayang buat dosa, ajak buat jahat lagu mana kadang-kadang dia pi. Dia main judi, dia minum arak, dia minum ayak penin, kena ketum campur dengan ubat nyamuk lah apa semua. Dia ikut hawa nafsu dia. Dia isap dadah, tak ada duit nak beli dadah, dia mencuri rumah orang. Dia telah dikalahkan oleh musuh nama syaitan, iblis syaitan, nama nafsu, dan dia dikalahkan mengikut aliran acuan kehidupan musuh Allah, ikut perangai orang Yahudi, ikut perangai Nasrani, ikut perangai Cina Hindu yang tidak beriman. Al-a'da tusallitu alaihi fid dunya. Musuh-musuh menguruskan, mentadbir, memerintah akan dirinya di dunia. Sama ada musuh tu nampak iaitu orang, ataupun musuh tu tak nampak jenis iblis syaitan ataupun hawa nafsu dia sendiri. Tang dia kalah, mesti kalah dengan hawa nafsu, mesti dia kalah dengan musuh bila dia biak diri dia buat dosa. Dan hukuman yang kedua, Allah timpakan siksa yang amat menyakitkan di akhirat kelak, kerana dia buat jahat dan mengundang kejahatan, keburukan dunia akhirat. Wa qawluhu ta'ala falaha ay fa'alayha wa in asa'tum falaha ay fa'alayha kama qala ta'ala man 'amila salihan falinafsihi wa man asa'a fa'alayha. Wa hadhihi sunnatullah fi khalqih. Ini sunnah Allah kepada makhluknya. In asaw, jika mereka derhaka, sallallahu alaihimul qatla wan nahba was sabya. Allah Ta'ala datangkan pembunuhan daripada musuh, perampasan daripada musuh, tawanan daripada musuh. Musuh membunuh orang Islam, musuh merampas harta orang Islam, musuh menawan orang Islam. Ini sedang berlaku di Palestin. Israel bunuh orang Palestin, Israel rampas tanah dan harta orang Palestin, Israel tawan orang Palestin, dan di negara-negara yang lain. Cara nak selamat daripada itu tidak lain dan tidak bukan wa intabu azala anhum tilkal mihnah wa aada lahumud daulah. Jika manusia bertaubat kepada Allah, Allah akan hilangkan ujian itu dan Allah kembalikan negara milik orang Islam kepada orang Islam. Allah berfirman dalam surah An-Naba, jazaa'an wifaqa, sebagai balasan yang sesuai dengan perbuatan mereka. Allah berfirman dalam ayat 46 surah Fussilat, wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid, Tuhanmu tidak pernah buat naya kepada sebarang hamba. Panjang bidah, kita berhenti tadi dulu, esok kita sambung lagi sikit ayat sebelum dan selepas daripada ayat yang kita baca pagi ini. Pagi ini walaupun kita baca pendek ayat dia, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Panjang tu saja kita baca. Ayat 7 surah Isra memberikan satu panduan bahawasanya jangan kita coba buat dosa walaupun sikit. Kita usaha duduk dalam taat siang dan malam, kerana taat itu mengundang kebaikan demi kebaikan dunia akhirat. Dosa itu mengundang keburukan dunia akhirat. Supaya kita pegang dengan ayat ni sama dengan ayat Fussilat 46, kita muhasabah diri kita dan kita kawal diri kita daripada buat benda jahat, kerana kejahatan itu tetap mendatangkan mudarat dan tidak ada manfaat. Kebaikan itu mesti datang manfaat, sama ada dunia dan akhirat. Itulah pengajaran besar daripada ayat 7 Suratul Isra yang kita belajar pada pagi ini. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad
وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.